Salam Sejahtera, seorang wanita yang masih lagi dalam pantang ditemui dalam keadaan separuh bogel di bilik rumahnya di Pangsapuri Mentarikot Petaling Jaya. Lebih menyayat hati apabila wanita itu turut ditemui dengan kaki dan tangannya diikat di sebelah bayinya. Berikutan dengan kejadian itu, seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan dan laporan itu membuka tirai kalender jenayah 7 Mac 2015. Seorang wanita yang masih dalam pantang ditemui mati dipercayai dibunuh dalam bilik di rumahnya di tingkat 8 Mentarikot Bandar Sunway, Petaling Jaya. Insiden 8 malam itu, wanita berusia 23 tahun turut ditemui separuh bogel dengan kedua-dua tangan dan kakinya terikat bersama bayi perempuannya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Azmi Abu Kasim mengesahkan demikian dan kejadian itu disedari suaminya yang baru pulang daripada tempat kerja. Siasatan awal polis mangsa kemungkinan mati dicekik. Polis akan menunggu laporan bedah siasat untuk mengesahkan sama ada mangsa dirogol atau sebaliknya. Mayat mangsa dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Serbuan ekoran kepada maklumat diterima di sebuah premis pusat internet yang bertempat yang beralamat di Taman Sepakat, Fasa 2, Jalan Batas Baik, Halustah Kedah. 15 lelaki termasuk seorang remaja berusia antara 13 hingga 45 tahun yang sedang leka bermain judi ditahan dalam serbuan di sebuah pusat cyber di Taman Sepakat Alustah Kedah. Serbuan menerusi Obs Cantas itu turut ditahan seorang penjaga premis berkenaan berusia 23 tahun. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Kedah, Asisten Komisioner Muhammad Nashiria mengesahkan demikian dan pihaknya turut merampas 27 unit komputer bernilai RM80,000 serta wang tunai dipercayai digunakan untuk aktiviti perjudian. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4B (A) Akta Rumah Judi Terbuka 1953 (Penganjur) dan Seksyen 6 (1) Akta Rumah Judi Terbuka 1953 Akta 495 (Pemain Mesin Judi). Tembakan dilepaskan dua lelaki yang dipercayai disasarkan ke arah individu tertentu di Jalan Sutradanga, Skudai tersasar dan mengenai dinding bangunan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Nusa Jaya, Johor Bahru. Kejadian 1 petang itu, dua lelaki yang menaiki kereta berwarna putih mengekori sebuah kereta lain sebelum melepaskan tembakan. Ketua Polis Daerah Nusa Jaya, Superintendent Nur Hashim Muhammad mengesahkan demikian dan siasatan awal polis menemui 3 kelongsong peluru di atas jalan raya sekitar kawasan berhampiran. Polis masih menjalankan siasatan dan akan meneliti CCTV di sekitar kawasan berhampiran. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Enam kesedaran keadaan. Yang ada dekat Syria pun 6 juga. 6 kita tangkap, 6 ada dekat Syria. Daripada pelbagai jabatan juga. Dan satu jabatan. Sudah tentulah kita... Dua rakyat Malaysia disyaki menyertai kumpulan militan negara Islam dan terbabit dengan insiden menyembelih seorang rakyat Syria yang ditawan di kem tahanan Raqqa, Syria. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Han Maidin Piche memaklumkan demikian dan ia dibuktikan menerusi satu rakaman video. Video berdurasi 30 saat dimuat naik di Facebook milik individu yang menggunakan nama Abu Hamzah Al-Fatih pada 22 Februari lalu. Menerusi rakaman itu memaparkan seorang lelaki Syria disembelih seorang lelaki Arab kerana didakwa menjadi pengintip rejim tentera Bashar al-Assad. Seorang lelaki dipercayai rakyat Indonesia kemudian memegang dan mengangkat kepala mangsa yang disembelih itu.
dah banyak rupa, kalau aku macam tu, dekat dengan kapsul sampai tergasak dekat sekolah. Kita buat ni. Ambil cangkok ni, cangkok masuk dia. Kalau tak boleh lah. Ini lama lah. Baru nak dalam kereta, kemudian terus penyerang datang, buka kereta saya belah mandu sebelah saya, lepaskan tumpukan pertama yang kena. Kat mana? Seorang bekas ahli Parlimen Kuala Selangor, Dr. Zulkifli Ahmad, 59 tahun, berdepan detik menakutkan apabila diserang dua lelaki selepas pulang menunaikan solat subuh di Masjid Negeri di Shah Alam. Dalam kejadian di kediamannya di Seksyen 7 pada 6.30 pagi itu, Zulkifli turut ditumbuk di bibir dan kepala oleh dua lelaki yang menunggang motosikal yang tiba-tiba membuka pintu sebelah pemandu kenderaannya. Turut berlaku pergelutan sebelum beliau melaungkan takbir beberapa kali menyebabkan suspek melarikan diri. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Azizman Alias mengesahkan kejadian itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sekian dulu kalender jenayah untuk minggu ini. Seperti biasa, terus layari laman web harian Metro dan juga saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan video dan berita menarik sepanjang minggu ini. Dengan itu, saya Nurul Huda Kosnon dan kru penerbitan kru My Metro TV mengucapkan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.